Hai, Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 10 ingin membentangkan tugasan 2 mengenai gangguan seksual di tempat kerja. Kajian kes yang dipilih oleh kami ialah di sektor guaman Nigeria. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu yang pertama Siti Zulaika binti Ramli S54502, yang kedua Nur Nadirah binti Encik Omar S54629, yang ketiga Wan Nofiza Husna binti Wan Ali S54711, yang keempat Nur Intan Azlim binti Ibrahim alias Nordin S54505, yang kelima Siti Nabila Husna binti Azizi S54410, dan yang terakhir Nur Umayyah binti Muhammad Yusuf S55021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Intan Azlim binti Ibrahim alias Nordin, memegang nombor kad matrik S54505. Pada bahagian saya akan mengupaskan pengenalan berkaitan dengan jenis yang dipilih iaitu gangguan seksual di tempat kerja, kajian kes di sektor guaman Nigeria. Berkaitan dengan isu gangguan seksual, kini semakin hari semakin membimbangkan ramai pihak. Menurut Wellness 2007, gangguan seksual merupakan penghalang utama yang sentiasa ada kepada kejayaan kerjaya dan kepuasan untuk lelaki dan wanita. Sehingga kini, peningkatan bilangan penyelidikan empirikal berkaitan gangguan seksual di Malaysia dinyatakan meningkat, manakala kajian telah mendedahkan bahawa antara 35% hingga 53% wanita telah mengalami gangguan seksual di tempat kerja. Jadi, hal ini telah menunjukkan bahawa gangguan seksual semakin lama semakin berleluasa secara hebat, terutamanya di tempat kerja. Gangguan seksual bukanlah satu isu yang baru tetapi telah menjadi isu global yang telah hangat dibincangkan oleh banyak pihak, bukan sahaja di negara ini, bahkan di seluruh dunia. Jadi, bagi menerangkan dengan lebih lanjut, satu kajian kes telah dikenal pasti iaitu bagi mengkaji kelaziman gangguan seksual dalam profession undang-undang di Nigeria. Kajian ini akan melihat sama ada terdapat keperluan untuk mangsa dilindungi dan diberi struktur undang-undang untuk melaporkan isu gangguan seksual dengan yakin, dan sama ada terdapat keperluan undang-undang yang domestik bagi masyarakat. Oleh itu, seramai 561 peguam di Nigeria telah ditinjau menggunakan borang soal sidik berstruktur. Seperti yang sedia maklum, gangguan seksual di Nigeria adalah lebih mencabar kerana tidak terdapat undang-undang yang jelas yang mentakrifkan secara eksplisit perkara yang dimaksudkan dengan gangguan seksual, serta tiada peruntukan bagi menghukum bersalah perbuatan tersebut. Melibatkan gangguan seksual di Nigeria ini melibatkan sentuhan yang tidak diingini dan disengajakan, iaitu juga menukar pembincangan kerja kepada topik seksual, bertanyakan soalan peribadi tentang kehidupan seksual, komen seksual tentang pakaian atau rupa seseorang, rupa ataupun gerak isyarat seksual yang tidak diingini, ugutan dan ugutan pekerjaan seks, dan juga berkaitan dengan kenaikan pangkat kepada kepentingan seksual. Jadi berdasarkan jurnal yang dipilih, antara faktor ia berlakunya gangguan seksual di negara Nigeria adalah budaya yang diamalkan. Seperti yang kita sedia maklum, Nigeria merupakan sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian agama, kebebasan, bahasa dan juga etnik yang bertindih dengan kira-kira 374 kumpulan, ditambah pula dengan sempadan wilayah yang berbeza secara langsung tidak langsung, terutamanya dari segi diskriminasi jantina dan juga pekerjaan. Mereka memberikan kelebihan kepada lelaki sebagai ketua rumah dalam kumpulan utama ini. Jadi, kesalahan seksual dan urusan luar perkahwinan lelaki dalam masyarakat ini adalah bebas daripada sekatan dan dianggap sebagai norma untuk bertahan termasuk keganasan rumah tangga. Ya, berdasarkan jurnal yang kami pilih daripada Aina Panimo AD et al. 2019, dia telah membuat satu tinjauan berdasarkan bukti empirikal. Yang pertama mengenai gangguan seksual di tempat kerja dalam kalangan peguam cara dan peguam bela di negara Nigeria. Okey, daripada survei yang dilakukan ini, mendapati
Gangguan seksual di tempat kerja ni adalah satu isu yang sangat memerlukan pencegahan kerana sekiranya dibiarkan kesan buruk kepada organisasi lah. Okey, daripada channel ni kami dapat mengupas terdapat dua intervensi yang disadangkan. Yang pertama adalah menangani secara profesional, iaitu dengan mengklasifikasikan gangguan seksual ni sebagai salah laku profesional yang boleh dihukum di bawah Akta JN nombor 69 Akta Pengamal Undang-Undang bab 207 LFN Peraturan Lakuan Profesional 2007. Seperti ini akan sepatutnya bertujuan untuk melarang mana-mana peguam ataupun pekerja mengganggu secara seksual rakan sekerja mereka, sama seperti negara-negara maju seperti United Kingdom, Kanada dan Amerika Syarikat. Selain itu, tindakan dengan mengklasifikasikan gangguan seksual ini sebagai salah laku profesional dengan memberikan peruntukan langkah preventif akan menjadi permulaan yang baik dan seterusnya mewujudkan rasa takut kepada pelaku. Walaupun sifat seorang peguam tu dia lebih manipulatif, pandai memberikan tipu helah, ianya akan sentiasa memberikan permulaan yang baik kerana mewujudkan rasa takut itu sendiri. Dari sudut intervensi yang kedua adalah menangani secara individu dan kolektif. Mangsa yang menerima gangguan seksual itu digalakkan untuk belajar mengumpul bukti-bukti yang menunjukkan dia adalah mangsa kepada gangguan seksual. Seterusnya, mangsa juga digalakkan untuk berkongsi dengan rakan atau rakan sekerja. Seterusnya, melaporkan kepada pihak yang lebih tinggi dan pihak yang lebih bertanggungjawab untuk mendapatkan pembelaan yang sepatutnya lah. Yang seterusnya, bagi pihak yang mendengar aduan daripada mangsa ni perlulah bersabar dan tidak menyalahkan mangsa gangguan seksual. Okey, secara keseluruhannya, walaupun dengan adanya peruntukan undang-undang terhadap larangan gangguan seksual ni, ianya mungkin tidak akan menghilangkan atau menghapuskan sepenuhnya gangguan seksual itu dalam kalangan pekerja dalam organisasi. Namun, ianya sudah pasti akan meletakkan satu garis panduan lah kepada mangsa untuk mendapatkan ganti rugi ataupun mendapatkan pembelaan yang sepatutnya kepada mangsa. Baiklah, saya Nur Nadirah binti Cik Omar, nombor matrik S5462 akan mengambil bahagian pada penilaian yang kami lakukan terhadap intervensi yang berada dalam jurnal. Okey, bagi intervensi yang pertama, iaitu daripada aspek individu itu sendiri, di mana mangsa boleh mengumpul bukti, melaporkan kepada pihak yang berkenaan ataupun berkongsi dengan rakan sekerja. Kumpulan kami telah membuat penilaian terhadap dua kemungkinan keberkesanan intervensi tersebut. Okey, intervensi ini akan berkesan sekiranya mangsa berjaya mengumpul bukti-bukti yang kukuh dan mereka berani untuk melaporkan kepada pihak yang berkenaan. Hal ini kerana bukti-bukti yang kukuh ini boleh digunakan untuk memastikan individu yang melakukan gangguan seksual akan dikenakan tindakan yang sewajarnya. Okey, kami juga melakukan penilaian terhadap ketidakberkesanan intervensi ini sekiranya mangsa tidak berjaya mengumpul bukti-bukti yang kukuh ataupun mereka mempunyai perasaan tidak berani untuk melaporkan kepada pihak yang berkenaan. Okey, sebagai contoh, ada satu kajian kes yang mengatakan sesetengah mangsa mempunyai perasaan tidak berani ataupun takut untuk melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab kerana mereka berasa malu ataupun risau akan berhadapan dengan persepsi negatif daripada orang sekeliling, dan mereka juga akan risau sekiranya mereka akan diberhentikan kerja. So, keadaan ini menyebabkan individu yang melakukan gangguan seksual tidak pernah serik dan mereka akan berterusan melakukan tindakan sedemikian.
Saya Wan Nur Filizah Husna akan membentangkan mengenai menilai intervensi yang terdapat dalam kajian kes. Nigeria merupakan negara yang tertakluk kepada perundangan yang melarang gangguan seksual di tempat kerja, dan intervensi perundangan ini akan menjadi berkesan sekiranya mangsa gangguan seksual itu mempunyai maklumat dan pengetahuan yang mencukupi mengenai peruntukan undang-undang yang dilaksanakan. Bila mereka mempunyai pengetahuan yang mencukupi, mereka akan lebih jelas mengenai prosedur yang perlu diikuti untuk melaporkan isu gangguan seksual yang berlaku. Dan mereka juga mengetahui saluran yang tepat untuk melaporkan isu tersebut. Namun, undang-undang tersebut tidak dapat dipraktikkan dengan berkesan sekiranya kurangnya kesedaran dalam diri mangsa. Sebagai contoh, dalam sesetengah kes, mangsa tidak melaporkan gangguan seksual yang berlaku kerana mereka kurang kesedaran mengenai hak mereka dan peruntukan undang-undang yang sedia ada. Antara cadangan penyelesaian yang kami pilih iaitu yang pertama, penguatkuasaan dan memperkasakan undang-undang. Berdasarkan kajian daripada jurnal kami, isu gangguan seksual ni daripada sektor organisasi di Nigeria semakin berluasa. Jadi kami mencadangkan bahawa penguatkuasaan undang-undang dan juga pemakasaan undang-undang diperketatkan. Dalam kes ni, penguatkuasaan undang-undang dan memperkasakan undang-undang yang dimaksudkan oleh kami ialah dengan memperkenalkan tribunal anti gangguan seksual di Nigeria. Oleh kerana undang-undang di negara tersebut amatlah tidak terlalu ketat sehinggakan isu ini menjadi semakin berleluasa. Sebagai contoh, anti gangguan seksual ni ialah dengan mengenakan pampasan kepada pelaku yang melakukan gangguan seksual tu, iaitu sebanyak 22,35,850 Nigeria, 50,000 Malaysia. Oleh itu, pelaku berkemungkinan akan takut untuk melanggar undang-undang yang ketat ni, atau secara tidak langsung boleh dikenakan hukuman penjara. Ialah mengurangkan budaya kerja percampuran lelaki dan juga wanita. Hasil daripada kajian kami dapati bahawa budaya kerja yang terdapat di Nigeria ini amatlah tidak terkawal oleh disebabkan budaya mereka yang lebih mementingkan golongan lelaki daripada golongan wanita. Jadi hak sebagai di negara Nigeria, hak sebagai seorang wanita ini amat tidak dititik beratkan dan tidak dipedulikan oleh mereka. Wanita juga tidak berani dan tidak bebas untuk menyuarakan pendapat atau pandangan mereka tentang isu gangguan seksual ini. Sebagai contoh, bagi mengurangkan budaya kerja percampuran lelaki dan juga wanita, kami mencadangkan bahawa organisasi meletakkan pekerja wanita dan juga pekerja lelaki di bawah jabatan yang asing-asing untuk mengelakkan isu gangguan seksual berlaku. Antara cadangan lain untuk menyelesaikan isu gangguan seksual ialah seni mempertahankan diri. Sebagai seorang wanita, penting untuk mereka mempelajari ilmu pengetahuan untuk mempertahankan diri mereka. Kebanyakan wanita buntu dan tidak tahu untuk lakukan apa apabila mereka berhadapan dengan situasi gangguan seksual. Bukan itu saja, ramai wanita yang terlibat sebagai mangsa apabila berhadapan dengan kes ragut, culik, juga mangsa penderaan. Jadi, seni bela diri ini secara tidak langsung dapat membantu mereka mempertahankan dan melindungi diri mereka. Terdapat pelbagai teknik yang boleh mereka pelajari untuk melindungi diri mereka. Salah satunya ialah teknik tindakan pantas ataupun gerakan pantas yang mana mereka boleh pelajari daripada seni bela diri seperti taekwondo, karate, silat, MMA dan juga sebagainya. Cadangan lain ialah program kesedaran dan pencegahan gangguan seksual. Kebanyakan wanita masih ramai lagi yang tidak sedar mereka menjadi mangsa di sebalik tingkah laku seksual yang tidak diingini sehingga menjejaskan martabat,
atau membuat mereka ditindas, direndahkan atau menjadi objek seksual. Masih ramai yang tidak tahu bagaimana gangguan seksual berlaku dan terjadi dan juga jenis-jenis gangguan seksual. Terdapat 5 jenis gangguan seksual seperti fizikal, verbal atau visual, isyarat, melalui media sosial dan juga psikologi. Bagi mereka yang tidak tahu, kerana bagi mereka gangguan seksual hanya berlaku dengan cara menyentuh secara fizikal. Jadi dengan adanya program pencegahan dan kesedaran gangguan seksual sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan risiko gangguan seksual terhadap wanita. Dan program ini juga secara tidak langsung menyediakan platform kepada kaum wanita untuk mengadukan sebarang aduan apabila mereka diganggu ataupun menjadi mangsa gangguan seksual. Kesimpulannya, gangguan seksual di tempat kerja yang masih berleluasa dan semakin meningkat ini sangat membimbangkan kepada masyarakat, terutamanya kepada golongan wanita. Pelbagai intervensi yang dapat dilaksanakan bagi mengurangkan gangguan seksual di tempat kerja, antaranya ialah penguatkuasaan dan memperkaskan undang-undang, mengurangkan budaya kerja percampuran lelaki dan wanita, mempelajari seni bela diri dan pelaksanaan program pencegahan dan kesedaran gangguan seksual. Namun, intervensi ini tidak dapat dilaksanakan dan tidak akan memberikan kesan sekiranya masyarakat tidak mengambil perhatian dan bersama-sama untuk mencegah isu ini daripada terus berleluasa. Oleh itu, pelbagai pihak perlulah bekerjasama bagi mempanterasi isu gangguan seksual di tempat kerja ini dan membantu bagi menjayakan intervensi yang sedia ada dan yang akan dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan membuat refleksi mengenai tugasan yang telah kami lakukan. Kami memilih tajuk isu gangguan seksual kerana kami mendapati di berita maupun di akhbar kadar gangguan seksual semakin meningkat dan membimbangkan. Tetapi mangsa tidak berani untuk melaporkan kepada pihak yang berkenaan dan mereka tidak mendapat sokongan untuk berbuat demikian. Selain itu, mangsa juga tidak tahu platform yang benar untuk membuat aduan. Seterusnya adalah mengenai kupasan idea baru. Kupasan idea baru ini menjadi sedikit kesulitan kepada kami kerana kami kurang berpengalaman dalam mengupas isu berkenaan dan kurangnya penyelidikan mengenai isu tersebut. Dan keadaan ini mempunyai berkaitan dengan masalah yang kami hadapi di mana kami sukar untuk mencari jurnal yang sesuai untuk dijadikan rujukan. Dan kami mengatasi masalah ini dengan cara kami telah merujuk pensyarah kami iaitu Dr. Raja untuk kami tunjukkan kepada beliau jurnal yang kami pilih. So apabila Dr. Raja telah melihat jurnal berkenaan dan meluluskannya, barulah kami proceed untuk melaksanakan tugasan kami.